Manuskrip Melayu ini merupakan sumber prima, sumber utama yang membuktikan apa yang pernah berlaku pada satu ketika semenanjung tanah Melayu pada waktu itu. Sejarah kita tak boleh pinggirkan. Fakta is fakta. Walaupun kita cuba hapuskan, tetapi kebenaran pasti akan terbukti. Di sebalik imej popular sebagai Gedung Kutub Khazanah, di dasar jantungnya, Perpustakaan Negara Malaysia PNM ada nadi yang berdegup sebagai pelindung naskah khazanah bangsa. Di situ ada lebih 5,000 naskah manuskrip Melayu warisan zaman silam. Ini merujuk kepada karya bertulisan Jawi dengan ejaan yang diadaptasikan ke bahasa Melayu lama yang dihasilkan seawal-awalnya pada akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16 dan selewat-lewatnya pada awal abad ke-20. Kesan pengaruh kedatangan agama Islam di seluruh tamadun alam Melayu Nusantara. Lenggok bahasanya indah dan berirama, merakamkan, menukilkan fikrah, akal budi dan sosio budaya yang memaksi erat hubungan raja, rakyat dan hidup bernegara. Kalau dulu manuskrip alam Melayu di Aceh digunakan, di Jawa digunakan, di semenanjung tanah Melayu juga digunakan. Kalau dulu pasal tak ada persempadanan, tapi bila kita bina sesebuah negara dan negeri, jadi faktor-faktor itu mempengaruhi kepemilikan sekarang. Dan dalam konteks hari ini kita akui bahawa konsep bernegara itu telah menjadikan sesebuah naskah itu milik negara masing-masing, walaupun suatu ketika ianya tidak bersifat sebegitu. Ianya bersifat ilmu yang boleh dikongsi kepada sesiapa sahaja. Itu konsep ilmu sebenarnya. Tetapi bila kita bernegara, jadi kita harus menghormati perundangan yang wujud. Tambah lagi kalau naskah-naskah kita dah berada lebih 75 tahun di bumi Eropah, walaupun ada desakan mendesak Malaysia mendapatkan semula naskah itu, tapi kita terpaksa akur dengan konvensyen yang telah dimeterai sebenarnya di PBB, UNESCO sekali, bahawa 75 tahun setiap naskah walaupun asal daripada tanah Melayu berada di negara mereka, kita tak boleh menuntut semula, kecuali ihsan mereka untuk memberikan salinan dan sebagainya. Dianggarkan lebih 20,000 manuskrip Melayu masih bertebaran di seluruh dunia dan Pusat Kebangsaan Manuskrip Melayu PKMM di bawah PNM antara institusi dipertanggungjawabkan mengumpul dan memeliharanya. Antara watak di sebalik usai itu adalah Faizal Hilmi Yusof, pengarah Perkhidmatan Rujukan dan Maklumat yang mempunyai minat mendalam terhadap khazanah negara ini dengan beridolakan ibunya. Saya suka bila ibu saya mengajar tentang geografi, sejarah dan sebagainya, menarik minat saya kerana macam ada sesuatu dalam nilai bangsa ini yang boleh dikongsi dengan masyarakat umum, terutamanya berkaitan penulisan sejarah yang mungkin ada disorok daripada pandangan mata biasa ataupun ada sebab tertentu terpaksa tidak dinyatakan dalam buku teks, dalam buku rujukan dan sebagainya, yang menyebabkan peluang ini saya gunakan sebaik mungkin untuk melihat bagaimana kearifan tempatan yang terkandung dalam naskah-naskah ini boleh kita gunakan, boleh kita komersialkan untuk kepentingan bangsa dan negara kita sendiri. Abdul Rahman Muhammad Sharif, penolong pengarah PKMM pula,
baru diberi amanah membuat pengesanan dan perolehan manuskrip Melayu. Sebelum ini bidang kerjanya lebih ke arah pengurusan di pelbagai perpustakaan, baik milik kerajaan maupun swasta. Walaupun baru saja berkecimpung dengan dunia karya agung lampau, dia sudah jatuh cinta dengannya. Bila saya perlu buat kerja-kerja lapangan dan saya perlu untuk membaca manuskrip itu sendiri, untuk mengkaji manuskrip itu sendiri, so dia datang, minat tu datang, dia datang seronok sebab satu benda baru dan kita dapat kaji berambahan yang dah berusia ratusan tahun. Kita dapat lihat bagaimana ilmu yang ada pada orang Tanah Melayu ni zaman tu, bagaimana diorang boleh menulis dengan cantik, lurus, tulisannya tanpa ada garis, dengan tulisan yang sekata, dengan teknologinya untuk buat color, warna apa semua. So benda tu dia menarik minat saya untuk lebih belajar lebih lagi pasal manuskrip ni lah, berkenaan dengan manuskrip ni. So sekarang ni dia jadi minat dan seronok. Tamimi Taib, Timbalan Pengarah Bahagian Pemeliharaan PNM, penerus legasi pemeliharaan dan pemeliharaan manuskrip Melayu. Bergelar pustakawan sejak di bangku sekolah kerana suka suasana yang senyap dan sifat ingin tahu, kini dia berpuas hati dapat berbakti menyelamatkan karya-karya yang tidak ternilai harganya. Apa yang saya dapat, ilmu yang sangat baiklah daripada segi bagaimana untuk memanjangkan hayat usia sesuatu bahan yang berharga yang kita boleh panggil sebagai khazanah lah, supaya boleh orang-orang anak muda sekarang boleh tengok kan, sebab dia boleh rujuk, so penyelidik boleh rujuk pada masa. Ia satu usaha yang baik bagi saya. Bagi saya ialah satu kerja yang sangat bagus untuk dipraktikkan even pada di tempat-tempat lain. Maksudnya di pustakaan-pustakaan lain juga perlu ada. Manakala dalam menyoroti siapa gerangan penulis kepada manuskrip berusia ratusan tahun, beberapa klasifikasi telah diberi. Mereka tergolong kalangan terpelajar pada zamannya seperti golongan ulama dan pujangga istana, tidak ketinggalan juga bijak pandai daripada kalangan orang biasa. Bentuk tulisan juga berbeza mengikut taraf pendidikan masing-masing. Antara karya agung hasil penulisan berkenaan dalam koleksi PNM selain tokoh perjuangan negara adalah berkaitan undang-undang dan ketatanegaraan seperti Hukum Kanun Melaka dan Taj Al-Salatin, Mahkota Raja-Raja. Bangsa-bangsa terdahulu daripada kita ini telah menetapkan satu piawaian. Contoh dalam kitab Tajus Salatin, Mahkota Raja-Raja yang dikarang oleh Bukhari Al-Jauhari 1603 mengandungi 24 fasal di dalamnya yang mencirikan tugas dan peranan bukan sahaja pemimpin tapi daripada sultan, raja. Kita sebagai rakyat juga ada tanggungjawab kita terhadap negara dan pemimpin. Jadi sudah distrukturkan satu piagam, kita panggil satu garis panduan bagaimana kita mendiami suatu negara dengan keadaan perundangan yang telah lengkap. Maka itu yang kita cuba ketengahkan, local wisdom, kebijaksanaan orang-orang silam, orang-orang lama yang telah menitipkan, mewariskan kepada kita suatu perlembagaan, suatu perundangan, suatu kita panggil sebagai satu rujukan untuk setiap orang memainkan peranan dalam kehidupan, dalam konsep bernegara sebagaimana kita tengok hari ini. Bermakna kalau salah satunya pincang, maka untuk melihat kestabilan, bukan saja dari sudut politik tetapi dari sudut manusiawi juga tidak akan wujud. Biografi Mat Hasan Munas atau lebih dikenali sebagai Tok Janggut dicatat dalam beberapa helaian manuskrip Melayu ini yang menyentuh sejarah peperangannya. Beliau adalah ulama dan pahlawan Melayu yang sanggup menggadai nyawa
menentang penjajahan di Tanah Melayu ketika Perang Dunia Pertama antara 1914 hingga 1918. Sifat Tok Janggut yang direkodkan boleh dijadikan pedoman generasi kini adalah kesungguhannya menentang kezaliman dan penjajahan umat Islam. Sebenarnya yang boleh kita ambil faedahnya daripada penulisan itu, yang pertama, diri sendiri perlu ada ilmu. Okey, itu ciri yang dinyatakan tentang biografi Tok Janggut itu sendiri. Dan ilmu itu juga bukan ilmu dunia saja. Jadi perlu ada wasatiyah ataupun keseimbangan, kesederhanaan antara ilmu dunia dan akhirat. Yang kedua, setiap tindakan, keputusan yang kita buat perlu dibuat dalam bentuk musyawarah. Ini juga sistem khilafiyah, sistem khalifah yang diamalkan selepas zaman Nabi Muhammad SAW, iaitu menetapkan sistem mesyuarat. Setiap keputusan yang diambil tidak boleh kita sandarkan kepada sesuatu pandangan ataupun keputusan. Yang ketiga, perlu ada satu semangat perjuangan dalam diri. Dalam konteks apapun kehidupan kita, Tok Janggut telah tetapkan, telah gariskan bahawa kita perlu berjuang. Tidak ada perkara yang datang bergolek di depan mata kita dan kita boleh kecapinya. Dan selain itu, maaf saya katakan, dalam konteks kita hidup bernegara, kita tak boleh ada istilahnya pengkhianat, petualang, ataupun dalam bentuk peribahasanya gunting dalam lipatan, kan? Perkara-perkara ini sebenarnya menghancurkan satu organisasi, satu konsep bernegara. Itu juga dalam cerita yang telah digambarkan oleh dalam sejarah peperangan Tok Janggut. Pada peringkat awal manusia mencipta penulisan, bentuknya berupa lakaran. Peredaran masa membawa kepada kemajuan ciptaan simbol standard yang boleh dibaca. Bahan penulisan pula berasaskan alam semula jadi seperti batu, kulit haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Penggunaan kertas dan dakwat hanya tersebar luas selepas revolusi teknologi pembuatannya di China dan Eropah. Di Nusantara, masyarakat Melayu menggunakannya sebaik menerima kedatangan agama Islam, dan kebanyakannya kertas dari Eropah ini mempunyai tera air atau watermark. Ia adalah perkara asas dalam proses pengesanan manuskrip Melayu yang dipraktikkan oleh Abdul Rahman Muhammad Sharif, penolong pengarah Pusat Kebangsaan Manuskrip Melayu, PKMM dan rakan setugas lain. Memang kebiasaannya kertas yang digunakan adalah kertas lit Eropah. Tapi ada juga kertas yang seperti orang-orang yang terdahulu lagi. Kertas lit Eropah ni boleh kata abad ke-18 dan abad ke-19 lah. Sebab dia datang dari Eropah, dia datang daripada penjajah lah. So masa tu zaman penjajah, so mereka yang bawa masuk kertas-kertas ni. So sebelum tu orang Melayu kita banyak menulis pada buluh. Kita di manuskrip Melayu ni ada juga koleksi daripada buluh, daripada kertas daun lontar, ada juga dari kertas seperti daun palma, daun yang kita buat bumbung biasa tu. So dianyam daun tu, dijadikan satu bentuk kertas dan ditulis balik di atas daun tu. Ada juga kita ada koleksi tu. Menariknya jenis-jenis kertas tu ada yang kita masih dapat. Kita boleh dapat lagi sekarang ni, kita boleh kumpul. Contohnya seperti buluh lah. Buluhnya dipotong sekitar panjang ni dan satu-satu ditulis dan disambunglah dia menjadi satu macam roll. So sangat menarik lah. Tapi memang kebiasaannya yang kita jumpa kebanyakannya adalah daripada Eropah lah. Tahun 1000, saya boleh kata tahun 1700 ke 1900. Ternyata masyarakat terdahulu mempunyai kreativiti yang tinggi dalam merekod peradaban manusia dengan menggunakan sumber sekeliling. Macam mana Cik Rahman kena pasti dia adalah asli? Baik.
So biasa permulaan kita akan tengok insipid. Insipid ni adalah permulaan pada manuskrip. So ini adalah insipid. Permulaan manuskrip ni adalah kita panggil insipid. Yang kedua adalah coloform. Coloform ni kebiasaannya di belakang. Tapi biasanya kitab-kitab perundangan macam ni dia susah nak jumpalah sikit coloform tu. Dan kitab yang kita ada ni boleh kita kategorikan sebagai tak lengkap sebab ada fasa-fasa lain yang dalam satu buku yang berada di tempat lain lah. Yang kedua kita akan tengok jenis kertas. So kalau kita tengok yang ni, kertas ni adalah kertas jenis slate Eropah. Kalau perasan dia ada garisan-garisan halus, menegak dan melintang. Dan di dalam kertas ni ada tiara air ataupun watermark lah. Tiara air ni dia melambangkan, menunjukkan tarikh dan tempat dia dicetak. Kertas itu dicipta lah. So untuk ambil anggaran masa untuk kertas ni sampai ke tanah Melayu dan siap ditulis, kita ambil masa lebih kurang 5-10 tahun atau ke 20 tahun. So kalau kita cek tiara air ni sebagai contoh dicetak di Eropah pada tahun 1860 sebagai contoh. So kalau kita tak jumpa tahun ataupun tarikh pada naskah ni, so kita akan letak anggaran 1670 tahun. Tapi ada juga inisiatif daripada penulis-penulis lama ni, dia menuliskan tahun. So bila ada tahun yang ditulis, mudahlah kita terus dapat tahun ni dicetak pada sekian-sekian dan siapa penulisnya. Tapi ada juga, sebagai contoh, ini adalah kertas oriental. Kertas ni dia agak licin, dia tak sama macam kertas slate Eropah. So dia tak ada garisan dan dia sangat, kalau nampak dia pun lebih kurang macam kulit binatang ataupun kulit kayu. Kertas ni pun dikira sebagai asli lah. Kena pada tahun 1700, 1800, kena pada era dia lah. Cuma bila kita tengok pada tulisannya, so sebagai contoh yang ni dia menggunakan dakwat seperti pensel. So pada tahun tersebut pensel tak ada lagi. Jadi bila dia menggunakan pensel, so kita boleh dakwa, kita boleh letak keraguan pada keaslian. Mungkin kertas ni disimpan kosong, disimpan sehingga tahun 1900 ataupun tahun 2000 dan ditulis semula. So bila ditulis semula, kita akan tengok pula penggunaan bahasa Jawinya, tulisannya. Kalau kena dengan tempoh waktunya, kita boleh anggap dia sebagai asli lah. Kalau tidak, kita akan letak keraguan, mungkin benda ni dibuat semula ataupun dia tidak asli. Lepas tu dari segi macam selain nak kenal pasti melalui kertas tu, ada tak macam cara lain lagi dari segi dia punya bahan dakwat tu semua? Ini contoh dekat sini, ini adalah buluh resam ya, yang biasanya digunakan untuk buat tulisan. Banyak juga menggunakan, ada juga menggunakan seperti bulu burung dan sebagainya lah. Tapi yang popularnya adalah kod resam ni lah. Cuma yang ni kebiasaan, kalau ikutkan sekarang pun ada orang guna lagi, terutamanya Al-Quran lah. Cuma bila untuk penggunaan dakwat, zaman dahulu dia tak ada, kalau kita tengok tulisan tu dia mesti sedikit kembang. Dia kalau halus macam menggunakan pen apa semua tu, dakwat-dakwat moden ni kita dapat kenal pasti lah. Bila kita buat pengesanan, pertama bila kita buat penilaian awal tu, kita tak lihat sangat pada dakwat tu. Kita akan tengok jenis kertas dan kita akan tengok dia punya gaya bahasa dia. Dan kitab ni berkenaan dengan apa. So selepas itu baru kita akan bawa pergi ke penilaian. Pakar-pakar manuskrip ni akan duduk berbincang, melihat. So diorang yang akan sahkan sama ada naskah ini asli ataupun tiruan. Lepas tu macam pernah tak terjadi tersilap buat pengesanan? Tak ada istilah tersilap lah. Biasanya bila kita buat pengesanan tu, macam mana pun kita hargai naskah yang ada pada koleksi pemilik-pemilik ni. Sebab ada yang salah faham bila kata manuskrip Melayu, dia ingat buku-buku lama pun manuskrip lama. Kadang-kadang benda yang kita dapat tu berguna untuk bahan nadi. Koleksi nadi di Pustakaan Negara Malaysia. Jadi dia masih, dia belum kata istilah kita pergi hampa, gagal ataupun sebagainya lah. Helaian demi helaian akan ditelaah dengan teliti tanpa rasa bosan oleh Faizal Hilmi Yusof, pengarah perkhidmatan rujukan dan maklumat apabila usai proses pengesanan manuskrip.
Dia antara individu penting dalam proses penilaian keaslian sesebuah manuskrip Melayu sebelum proses perolehan dilakukan. Dengan pengalaman lebih 2 dekad menyelami karya-karya berharga ini, dia kini diberi tugasan mengkaji manuskrip Tok Janggut secara mendalam. Ia bagi menghasilkan polemik baharu selepas kebangkitan semangat patriotisme di kalangan rakyat Malaysia. Ini susulan filem Mak Kilau atau nama sebenarnya Muhammad Khatib Rasul Abdul Salam, pahlawan terulung negara. Usai saja proses pengesanan, penilaian dan perolehan sesebuah manuskrip Melayu dilakukan, maka bermulalah pembedahan oleh doktor buku. Mereka perlu merawat setiap luka pada khazanah negara ini sebelum diletakkan di tempat penginapan baharu. Tempoh yang diambil bergantung kepada kecederaan yang dialami. Setahu saya, dalam ingatan saya, pada tahun 1998 kita menerima manuskrip Hang Tuah waktu itu. 98 betul. 98 kita menerima manuskrip Hang Tuah. Jadi manuskrip Hang Tuah ni antara keadaan dia tebal. Dia tebal, sangat tebal. Kemudian keadaan dia sangat rapuh dan reput. Jadi waktu tu yang mengendalikan bahan manuskrip Hang Tuah ni kita serahkan kepada Encik Saadun. Dia pensioner lah. Dan dia yang melaksanakan tugas-tugas khas untuk memperbaiki manuskrip Hang Tuah ni. Kita mengambil masa 1 tahun 6 bulan untuk menyelesaikan manuskrip Hang Tuah. Waktu tu kaedah berbeza. Sekarang ni kita gunakan handmade, Japanese handmade. Kemudian kita gunakan kertas tisu Kozo Japan. Waktu tu di Pustakaan Negara pada tahun tu, teknologi yang kita gunakan untuk memelihara kertas pada masa tu, kita menggunakan sutera. Dengan kadar yang mahal sutera yang kita ambil, dan juga dengan handmade paper masa tu kita gunakan British tebal. Jadi kos dia lebih tinggi berbanding sekarang. Pemuliharaan ini menuntut kesabaran yang tinggi oleh Tamimi Taib, Timbalan Pengarah Bahagian Pemuliharaan PNM dan rakannya yang lain. Adakala mereka perlu berdepan dengan risiko bahan kimia yang boleh mendatangkan kesan sampingan kepada kesihatan diri sendiri. Kalau melalui proses yang memula sekali kita terima tu, kita tengoklah keadaan bahan. Kalau terlalu reput, maksudnya kita kena buat secara tradisional. Secara tradisional ni maksudnya menggunakan tangan daripada A sampai ke Z. Jadi kalau kita lihat daripada bahan tersebut, kita boleh anggarkanlah apa yang kita perlu laksanakan. Proses dia tu panjang. Setiap pemelihara bahan, dia hanya boleh menyiapkan 30 helaian sahaja 1 bulan. Proses tu meliputi first kali adalah bahan sampai kita akan buat pembersihan dia terlebih dahulu. Selepas dibersihkan, kita akan uji asid dia, berapa kadar pH dia. Kemudian selepas pada tu kita tengok dia luntur dakwat atau tidak. Selepas kalau luntur tak luntur dakwat tu, kita boleh asingkan dia buat satu proses yang lain. Tapi jarang-jarang, bak kata P. Ramlee kan, jarang-jarang kita jumpa manuskrip Melayu yang tidak luntur dakwat. Kebanyakannya luntur lah. 99% luntur. Jadi pembaikan tradisional adalah satu teknik yang dipilih lah untuk kita repair dia ataupun kita perbaiki. Peringkat rawatan manuskrip Melayu terbahagi kepada banyak fasa. Yang dikongsikan ini adalah sebahagian yang utama. Kita sedang nak buat lapisan tisu. Ya, untuk kita buat proses lapisan tisu dan sediakan bahan seperti inilah. Handmade kita buatan tangan, bahan manuskrip Melayu, lapisan, back roll tisu untuk buat proses lapisan lah. Dan diletakkan dengan polyester screen lah. Polyester screen. Okey. Sebelum kita mulakan proses penyapu perekat CMC, carbon cemented cellulose. Tisu ni akan menunjukkan jangka hayat manuskrip tu setahun ataupun 5 tahun, bergantung kepada cara penjagaan manuskrip Melayu lah. Jadi back tisu juga kita sebagai penguat kan. Ya. Penguat pada serat kertas tu. Jadi dia akan cantum dan kemudian kita akan teruskan dengan proses yang lain. Proses yang lain. Proses
meletakkan blotting paper di atas permukaan proses screen untuk menyerap kelembapan. Okey, supaya dia serap lembab. Contohnya melakukan proses meletakkan roller di atas permukaan untuk meratakan tisu-tisu yang ada di atas permukaan bahan manuskrip. Kita pisahkan blotting paper secara perlahan. Dan tanggalkan polyester screen secara perlahan-lahan juga. Okey, inilah hasilnya setelah proses pelapisan. Dan kemudian kita akan lakukan proses pengeringan. Letakkan di rak pengeringan lah untuk proses pengeringan selama 24 jam. 24 jam. Ya. So kita akan kikis ataupun scoring pada setiap bucu bentuk bahan tersebutlah. Ini bahan yang minimal yang tidak rosak teruk. Jadi senanglah sikit cara kita untuk buat scoring ni. Seterusnya kita akan sapukan gam komposi misal sulus juga kepada setiap penjuru bahan yang kita dah scoring tadi. Tujuan dia ialah untuk memastikan tempat kikisan ataupun scoring kita itu tadi dapat diratakan semula permukaan yang telah dikikis ataupun diskor lah. Dalam menelusuri sejarah manuskrip Melayu, Majalah 3 telah mengikuti pihak PKMM berkunjung ke negeri Jelapang Padi. Misi besar menjejak 3 buah manuskrip Melayu yang berkaitan dengan Mat Kilau suatu ketika dahulu yang kini di bawah jagaan Wan Muhammad Nur Wan Alam, iaitu anak kepada ulama ternama Ustaz Wan Alam Wan Hassan di Kedah. Difahamkan, Mat Kilau telah mengamalkan ilmu yang tertulis di kitab-kitab ini dalam kehidupan sehariannya dan dalam perjuangan menentang penjajahan di tanah Melayu. Amalan ini dipercayai menjadikan Mat Kilau bukan sebarangan orang yang boleh diperkecilkan kehebatannya. Okey, Pak Wan, terima kasih terima kedatangan kami. Okey. Sama inilah manuskrip peninggalan 3 kitab yang dikatakan kitab Mat Kilau. Ini 3 buah. Agak-agak Cik Rahman, berapa usia kitab ni, manuskrip ni? Okay, jenis kertas lit Eropah. Ya. Tapi kalau Ayah perasan, ada satu kita panggil watermark di sini. Ya, ya. Di sini ada satu watermark. Cuma watermark ni kalau dalam pengetahuan saya lah, dia kategori abad ke-18 atau abad ke-19. Cuma kita nak kena kepastian lagi, kita nak kena tengok pada tulisannya ataupun perkara-perkara lain sama ada ditulis dalam ni tahun ianya dicetak lah. Tapi yang saya lihat kebanyakan permulaannya terus dengan perkataan bab ini. So mungkin ini ada sambungan daripada kitab-kitab yang lain. Yang macam maklumat asas daripada arwah ayah Pak Wan mengenai manuskrip yang kata diamalkan oleh Mat Kilau ni, informasi asas apa yang arwah ayah bagi? Yang saya tahu dulu daripada arwah ayah saya, waktu kecil tu ayah saya belajar agama di Istana Kelantan bersama Datuk Paduka Nik Mahmud. Lepas tu di dalam beberapa anak murid tu cuma arwah ayah saya saja yang baginya yang dapat menyimpan khazanahnya lah. Katanya kitab ni daripada Sultan Kelantan dan daripada mungkin diamalkan oleh pahlawan-pahlawan dululah. Jadi kita tak tahu asal usul kitabnya. Kalau nak kata asal kitab Mat Kilau, jadi sebelum Mat Kilau kitab ni dah ada dekat ayah dia. Mungkin sebelum ayah dia tu dah ada lagi. Jadi kita tak tahu asal usulnya. Sebab yang saya tahu dulu masa arwah
Mak Kilau hidup pernah buku ni dibawa, kitab ni dibawa untuk ditunjuk pada Mak Kilau, dan Mak Kilau kata inilah kitab yang menjadi amalan ya dan sahabat-sahabatnya lah. Jadi sampai sekarang ni kitab ni masih selepas tu sebelum arwah meninggal, arwah serahkan pada saya lah untuk simpan. Jadi mungkin saya simpan dah 35 tahun. Mungkin saya akan bagi pada pihak Perpustakaan Negara lah untuk generasi-generasi akan datang. Saya ada jumpa satu ayat atau dalam ni. Dikatakan dalam ni bab ini fasal pada menyatakan rahsia ilmu Tuan Syed Abdullah orang negeri Bahrain ke bawah duli Mulia ke bawah duli Maulana Raja Muda Kelantan. Jadi boleh jadi juga daripada ayat tu boleh jadi juga kitab ni ditulis di negeri Kelantan. Boleh jadi. Jadi kita nak kena, kalau dari pihak Pustakaan Negara, kami akan biasanya ada pakar-pakar lah yang akan mengkaji, yang akan melihat. So seperti mana yang biasa saya buat, saya akan buat penilaian awal. Jadi daripada maklumat-maklumat ni saya akan membuat satu kita panggil deskripsi ringkas untuk diberi kepada penyelidik. So untuk diorang teruskan kajian dan dapatkan kepastian lah dari mana ataupun asal usul kitab ni daripada mana dan kitab ni membahaskan tentang apa. Cuma yang saya nampak memang banyak dia punya sub topik. Maknanya satu kitab ni dia membicarakan banyak perkara lah. Sebab kita lihat ada beberapa jenis tulisan. So boleh jadi ada beberapa orang yang tulis pada satu kitab ni lah. Ada satu juga yang saya nampak dari kitab ini tadi, dia ada menggunakan perkataan balas. Membalas kerbau. Bagaimana kita nak membalas kerbau orang, ataupun bagaimana kita nak menghalang orang daripada membalas kerbau kita. Tapi kalau dari segi perkataan balas tu, bahasa orang utara, kalau membalas tu adalah mencuri atau mengambil. Itu yang menarik. Boleh jadi kitab ni jika sahih kata pernah menjadi koleksi Mak Kilau, makna kata penulisnya tu ataupun guru-guru yang Mak Kilau pernah berguru ni mungkin ada di serata utara tanah air ataupun belah-belah pantai timur lah. Sebab daripada tiga-tiga buah kitab ni, mungkin pada pandangan saya satu kitab ni mungkin bab ilmu ketuhanan, mungkin ini bab kehidupan, dan ini mungkin bab ilmu-ilmu kerohanian dan sebagainya. Sebab saya tengok ada sini bab mengenal diri dan wali Allah dan sebagainya dengan kalimah-kalimah aja lah yang dibuat dengan tinta emas kan. Cik Rahman, boleh cerita sikit pasal, sebab saya tengok menarik dia punya kulit buku juga. Okay. So kalau tengok pada kulit buku ni, ini kita boleh katakan ni kulit buku yang asal. So maknanya kitab-kitab ni tidak pernah lagi dibuat apa-apa restorasi lah. Cuma ada sedikit bukan berkaitan dengan kulit buku lah, cuma ada sambungan-sambungan ni yang menggunakan selotip, cellophane tape. So sebenarnya kalau untuk menjaga, memelihara naskah manuskrip lama, kita elakkan ataupun jangan langsunglah guna selotip seperti yang kita dapat lihat tadi kan. So dia akan merosakkan naskah tu dan lama-lama nanti dia akan makan naskah lah. Mengikut susul galur perpindahan ketiga-tiga kitab ini, Mat Kilau telah menyerahkannya kepada Mat Saman atau Mat Kelantan, disusuli almarhum Sultan Ismail Sultan Muhammad, Yang Teramat Mulia Tengku Bongsu Kelantan, Datuk Perdana Menteri Kelantan Haji Nik Mahmud, Ustaz Wan Alam Wan Hassan dan terkini Wan Muhammad Nur Wan Alam. Pak Wan simpan aja. Pak Wan simpan dalam kain semuta yang arwah bagi itu, dia balut dengan kitab tu tiga-tiga, tu dia bagikan dia kain cindai dan dia bagikan dia satu keris emas. Lepas tu Pak Wan simpan itu aja. Pak Wan simpan aja. Pak Wan tak pernah buka, tak pernah baca. Dan Pak Wan pun tak faham baca. Sebab tulisan Jawinya, tulisan yang tidak ada baris dan memang agak sulit dan memang susah. Hanya yang pakar saja. Lagipun kalau kita nak belajar, Pak Wan takut tersalah. Sebab selalunya dalam kitab ni kalau nak belajar kita kena ada guru dan kena minta izin.
Dan banyak anak-anak buah Pak Wan yang selepas Pak Wan mati ingin belajar ni, dia orang jumpa Pak Wan ataupun telefon Pak Wan. Saya ada membeli kitab cetakan pada Utusan Melayu pada tahun 1990 dan saya ingin belajar. Saya kata silakanlah. Tapi Pak Wan tidak menanggung lah. Pak Wan beri izin sajalah. Sepatutnya dia ada guru yang mahir. Contohnya kalau dia mahir tentang ilmu tasawuf, dia jumpalah guru tu belajarlah. Jadi Pak Wan tak mahir ilmu tasawuf. Jadi jangan tanya Pak Wan apa-apalah. Pak Wan hanya penyimpan khazanah itu saja. Wan Muhammad Nur terpilih meneruskan amanah penjagaan manuskrip ini kerana dia yang paling rapat dengan arwah ayahnya dalam kalangan adik-beradiknya. Selepas lebih 3 dekad menyimpannya dengan sempurna, insan berusia 60-an ini berasa kini tibalah masa khazanah ini bertukar tangan. Okey, Pak Wan tidak ada hajat apa. Cuma Pak Wan rasa Pak Wan terlepaslah tanggungjawab. Jadi Pak Wan dah bagi buku ni untuk kerajaan Malaysia untuk simpan khazanah. Jadi bukan khazanah tu hanya Pak Wan simpan dah 35 tahun. Jadi tak tahu nak ke mana. Jadi lebih baik pada pihak yang berwajib, yang berpengalaman jaga kitab ni untuk arwah Pak Wan. Harapannya, apabila kitab-kitab ini menghuni rumah baharu, kebijaksanaan lokal akan terus dipelihara walau zaman bersilih ganti dan isi kandungannya dapat dikaji demi manfaat rakyat Malaysia seluruhnya. Namun selazimnya dengan pusaka silam, cabaran besar perlu dihadapi pihak PKMM dalam usaha mengumpul manuskrip Melayu baik di dalam dan luar negara. Ramai yang tak tahu ataupun tiada pengetahuan berkenaan dengan nilai pada manuskrip tu dan juga cara untuk menjaga manuskrip tu. Sebab pernah juga berlaku bila kita sampai dekat satu tempat untuk melihat manuskrip tu, satunya kebiasaannya manuskrip tu akan disimpan di bawah meja, di bawah almari, di tempat yang gelap, lembap. So dengan cuaca Malaysia ni, keadaan kertas tu akan cepat lusuh. So kebiasaannya kita pergi, cabaran yang kita dapat, yang pertama naskah tu rosak. Yang kedua adalah kesukaran atau cabaran yang kita dapat bila mana pemilik manuskrip ni enggan untuk berkongsi dengan kita ataupun menyerahkan dengan kita untuk kita jaga. Sebab mungkin disebabkan adalah benda tu boleh dikata sebagai pusaka atau warisan turun-temurun. So atas sebab itu juga banyak saya tengok inisiatif Pusaka Negara sendiri untuk maklumkan pada orang awam. Bukanlah maklumkan supaya serah pada kita. Cuma kita maklumkan macam mana cara untuk menjaga koleksi-koleksi yang kita ada. Manuskrip ni dah berumur ratusan tahun. So nak kata cabaran tu berat sangat, saya rasa tidaklah. Tapi itu antara sampingan-sampingan yang mana bila kita terima manuskrip tu, ada sesetengah manuskrip tu dia ada penjaganya. Jadi dari situ bila kita terima, kita pun tak bolehlah nak sebarangan dengan kitab-kitab lama ini. Pelbagai usaha dilakukan PKMM bagi memberi kesedaran kepada orang ramai mengenai kepentingan manuskrip Melayu sebagai bahan rujukan demi kesinambungan tamadun sesebuah negara. Jika tidak dipupuk, matilah minat, berkuburlah khazanah bangsa. Kerana itu, persidangan dan pameran antarabangsa manuskrip Melayu diadakan hampir setiap tahun. Yang terbaru berlangsung di Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI, Tanjung Maling, Perak baru-baru ini. Boleh saya katakan ataupun berdasarkan kajian kita, hanya 10% sahaja kajian dilakukan terhadap 20,000 naskah manuskrip Melayu yang bertebaran di seluruh dunia. Maka 90% lagi tidak pernah ditonjolkan ataupun dilihat dalam mana-mana sudut tentang wisdomnya, tentang kebijaksanaan yang ada dalam manuskrip Melayu tidak terungkai. Jadi sampai bila kita harus menunggu? Adakah selagi hayat masih ada kita mampu menunggu? Ataupun ada satu turning point ataupun ada satu
saat di mana masyarakat Malaysia mula mengkaji. Kita perlu ingat, orang lain boleh mengkaji bagi pihak kita, contohnya para orientalis. Tetapi adakah mereka akan menyerlahkan kebenaran yang ada dalam manuskrip itu? Manuskrip Melayu hanyalah sebahagian daripada sejarah peradaban Malaysia. Khazanah lain dalam pembentukan negara bangsa harus turut dicari gali. Manuskrip Melayu ini merupakan sumber prima, sumber utama yang membuktikan apa yang pernah berlaku pada satu ketika dalam konteks negara Malaysia. Mungkin bukan Melaya lah, semenanjung tanah Melayu pada waktu itu. Malaysia Sonis kan. Kalau kita kenali dalam buku-buku penjelajahan barat ataupun dalam pengembaraan Ibnu Battuta juga ada menyatakan tentang semenanjung tanah Melayu ini. Maka apa yang telah terbina suatu ketika kita perlu teladani. Pada saya senang saja apa yang baik yang pernah tergambar, yang pernah membina satu ketamadunan hebat bangsa ini, negara ini, perlu kita teladani dan ambil. Dan sebagaimana juga saya maklum, kita ubah suai mengikut rentak, mengikut keperluan, mengikut peredaran zaman. Sebab itulah sejarah kita tak boleh pinggirkan. Fakta is fakta. Realiti sebenarnya tetap realiti. Walaupun kita cuba hapuskan, ada pihak yang tak senang, jadi dihapuskan. Tetapi kebenaran pasti akan terbukti. Sempena sambutan Hari Kemerdekaan Negara, paparan Majalah 3 diakhiri dengan 2 rangkap pantun dari Hutub Khazanah Perpustakaan Negara. Jambu diikat di dalam pulasan, padi dibentang di tengah laman. Ilmu diikat dengan tulisan, jadi bacaan sepanjang zaman. Teruna dara bertemu mesra dalam cetera hikayat lama. Malaysia membaca agenda negara, wawasan rakyat makmur bersama.